Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan topik bab 2.0 iaitu pengeluaran puteri. Okey, pengurusan ternakan puteri. Okay, hari ini kita akan tengok dari segi pemasaran, bagaimana kita nak memasarkan hasil selepas ternakan mencapai umur yang sesuai untuk dipasarkan. Okey, untuk pengeluaran puteri ini ada beberapa bentuk hasil yang kita keluarkan, iaitu sama ada dari segi ayam ataupun puyuh hidup. Okey. Kemudian yang kedua, ayam ataupun puyuh sembelih bersih. Okey, yang ketiga, ayam pelbagai keratan. Untuk ayam saja, puyuh dia tak ada jual dalam bentuk keratan, hanya ayam sebab puyuh tu kecil, so kita tak jual dalam bentuk keratan. Okey, dan akhir sekali adalah produk giliran ataupun siap masak, okey, dalam tin ataupun dalam bungkusan. Okey, untuk umur ternakan yang sesuai dipasarkan bagi ayam pedaging adalah hari ke-35 hingga hari ke-40. Manakala puyuh pedaging pula adalah pada hari ke-35 hingga hari ke-42. Dan sekiranya melebihi umur 40 dan 42 hari ini, okey, untuk puyuh pedaging ni dia akan jadi puyuh penelur, sebab puyuh ni dia akan mengeluarkan telur pada hari 43 ke atas. Okay, kita akan tengok aktiviti pemasaran ternakan. Bagaimana kita nak pasarkan ternakan kita daripada ladang terus ke pasaran. Okay, yang pertama sekali adalah memberhentikan pemberian makanan. Kita perlu hentikan pemberian makanan sekiranya hari tersebut kita nak jual. Okay, kita nak jual ayam tersebut, so kita kena hentikan pemberian makanan, di mana pemberian makanan dihentikan di antara 4 hingga 5 jam sebelum ternakan ditangkap, bertujuan untuk kita nak kurangkan tekanan dan kelesuan semasa pengangkutan. Okey, selepas itu kita akan menangkap ternakan tersebut. Okey, ternakan ni biasanya kita tangkap lewat petang lah. Okey, lewat petang ataupun pada waktu malam dengan memegang kakinya, disebabkan penglihatan ternakan tu terhad pada waktu malam. Ayam ataupun puyuh ni penglihatannya terhad, sebab tu kita akan pilih waktu malam ataupun lewat petang. Okey, dan persekitaran yang sejuk ni dia dapat menenangkan ternakan tersebut. Okey, penangkapan ni kita perlu buat dengan cepat dan cermat bagi elak kejutan terhadap ternakan, sebab dia mudah terkejut. Kalau terkejut dia boleh mati. Okey, selepas kita tangkap, kita akan muatkan ternakan ke dalam sangkar. Okey, kita akan muatkan ternakan ke dalam sangkar, di mana ternakan ni dimasukkan ke dalam sangkar yang dengan cermatlah. Sangkar tu biasanya adalah sangkar plastik. Okey, sangkar plastik. Letakkan sangkar dalam keadaan rata supaya ternakan tu tidak berada pada suatu sudut. Sebab bila dia berada pada satu sudut, dia akan okey, sangkar tu, okey, empat segi macam ni bersudut kan. So kalau kita letak sengit, ayam tu akan berkumpul di sudut. Sudut ni tajam, so dia boleh mendatangkan kecederaan. So kita elakkanlah. Okey, kita elakkan sangkar tu sengit. So kita kena pastikan sangkar berada dalam keadaan yang rata. Okey, jumlah atau bilangan ayam yang terdapat dalam sangkar bergantung kepada saiz ternakan tersebut. Okey, dan akhir sekali kita akan angkut ataupun bawa ternakan ini. Okey, kita akan bawa ternakan ke pasaran, di mana sangkar perlu diangkat dalam keadaan mendatar dan cermat. Jangan sengit. Okey, ternakan diangkut sewaktu suhu sejuk, seperti lewat petang, malam ataupun pada waktu pagi. Okey, ternakan dibawa dengan menggunakan lori yang direka bentuk khas, mempunyai pengudaraan yang baik. Maksudnya belakang lori tu jenis yang terbuka, kita hanya tutup dengan kain kain buah sajalah. Okey, ataupun tak tutup. Tutup pada waktu hujan sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok saluran
pemasaran. Kita dapat 4 saluran pemasaran. Okey, pemasaran di hasil ni kita boleh lakukan dengan beberapa kaedah saluran pemasaran yang sesuai dan lebih menguntungkan. Okey, kita tengok saluran yang pertama yang melibatkan pengeluar dan pengguna sahaja. Okey, yang ini adalah hubungan secara langsung di antara pengeluar dan pengguna. Okey, orang tengah dan orang perantaraan tidak terlibat. Okey, seperti pemborong, peruncit tak ada. Okey, kita hanya orang tengah ni tak terlibat lah. Okey, produk yang menggunakan jenis pemasaran ni biasanya dia ada ciri yang tidak tahan lama. Maksudnya kena jual cepat. So, dia melibatkan hubungan terus lah. Kita terus jual kepada pengguna. Okey, tapi ada juga produk yang tahan lama. Boleh juga guna saluran satu ini bergantung kepada polisi sesebuah organisasi. Okey, yang seterusnya adalah saluran kedua yang melibatkan pengeluar, peruncit dan juga pengguna. Yang ini dia melibatkan orang tengah iaitu peruncit. Biasanya hanya satu sajalah orang tengah iaitu peruncit. Okey, yang ini saluran ini selalunya digunakan oleh peruncit kecil atau peruncit besar, terutama seperti pasaraya besar. Maksudnya macam contoh Giant ke Tesco, dia direct dengan pengeluar, okey, direct dengan pekebun ni, petani ni. Okey, and then dijual kepada pengguna. Okey, pengeluar ni menjual keluaran mereka kepada peruncit dan seterusnya peruncit menjual terus kepada pengguna. Okey. Okey, seterusnya saluran yang ketiga melibatkan 4 pihak iaitu pengeluar, pemborong, peruncit dan juga pengguna. Okey, saluran ketiga ini dia melibatkan 2 peringkat orang tengah iaitu pemborong dan juga peruncit sebagai orang tengah. Okey, ini adalah orang tengah. Okey, pemborong dan peruncit sebagai orang tengah. Saluran ini kebiasaannya digunakan oleh pengeluar kecil produk makanan, farmasi, perkakas rumah dan produk lain. Okey. Seterusnya saluran yang keempat melibatkan 5 pihak iaitu pengeluar, pemborong, jobber, peruncit dan juga pengguna. Okey, saluran ni dia ada 3 peringkat orang tengah iaitu pemborong, jobber dan juga peruncit. Okey, kali pertama kamu mendengar perkataan jobber. Okey, apa itu jobber? Okey, jobber ni dia membeli daripada pemborong dan menjual kepada peruncit kecil. Dia macam membantu. Contoh peruncit kecil dia tak ada modal yang besar untuk nak ambil barang daripada pemborong sebab dia perlukan dia punya stok tu dalam kuantiti yang kecil. Okey, so dia tak mampu nak beli dalam kuantiti yang besar daripada pemborong, so dia memerlukan bantuan daripada jobber. So jobber ni tugasnya membantu peruncit kecil di mana dia akan beli daripada pemborong dalam kuantiti yang banyak dan akan jual kepada peruncit kecil dalam kuantiti yang sedikit. Okey, dan seterusnya peruncit kecil akan jual kepada pengguna. Okey, saluran pengagihan yang mempunyai lebih banyak peringkat yang jarang digunakan dalam industri potri lah, ni kita jarang gunalah. Okey, saluran 4 ini kita jarang guna. Okey, semakin banyak atau tinggi bilangan peringkat saluran pemasaran, semakin meningkatkan kos. Okey, bila ada banyak peringkat ni, okey, peringkat orang tengah ni dia akan meningkatkan kos. So di akhir sekali kalau contohnya saluran 4, harga pasaran atau harga jualan kepada pengguna ni akan jadi tinggi lah. Okey. Okey, so kita ada 4 saluran pemasaran. Okey, saluran 1, 2, 3 dan 4. Okey. Seterusnya kita nak tengok
Okey, menghitung dan menganalisis nisbah penukaran makanan. So, apakah nisbah penukaran makanan? Okay, nisbah penukaran makanan ataupun NPM ni ditakdirkan sebagai satu unit pengeluaran yang diperoleh daripada pengambilan satu unit berat makanan. Okey, maksud yang lebih terperinci adalah kalau kita makan 1 kg, berat badan mesti naik 1 unit ataupun 1 kg lah. Okey, itu NPM. Okey, setiap kilogram makanan yang dimakan dapat menambahkan sejumlah berat badan. Okey, nilai NPM ni penting untuk nak menunjukkan kecekapan penggunaan makanan. Kita dah belajar sebelum ni bagaimana kita buat formulasi makanan. So, daripada pengiraan NPM ni kita dapat tahulah adakah formulasi makanan yang kita buat tu betul ataupun salah. Okey, lebih rendah angka maka lebih baik penukaran makanan dan lebih tinggi pulangan pendapatan. Okey, semakin rendah nilai NPM ini, maka semakin baiklah dia punya pulangan pendapatan. Maksudnya makan sikit tapi dapat naikkan 1 unit berat badan. Okey, nilai NPM ni dipengaruhi oleh jumlah dan jenis makanan, kualiti makanan, bakar ayam, jantina ayam, peningkatan pertumbuhan dan juga dari segi pengurusan. Okey, kita tengok bagaimana kita nak buat pengiraan NPM. Okey, formulanya adalah kuantiti makanan yang dimakan dalam unit kilogram bahagi dengan pertambahan berat badan dalam kilogram juga. Maksudnya dari segi pertambahan berat badan itu kita akan tolak berat semasa dengan berat sebelum. Okey, pertambahan berat ini maksudnya berat semasa tolak berat sebelum. Okey, contohnya sekiranya kita nak kira NPM pada minggu ketiga. Okey, so kita ambil berat minggu ketiga tolak dengan berat minggu kedua. Okey. Okey, faktor utama yang mempengaruhi penukaran makanan adalah pembaziran. Okey. Sebab utama berlakunya pembaziran makanan adalah yang pertama, mengisi makanan ke dalam bekas dengan tidak cermat tumpah. Okey, kita dah timbang dah 50 kg nak bagi. Okey, tapi masa kita letakkan dalam bekas makanan tu tumpah. Okey, dalam rekod kita dah tulis dah 50 kg. Okey, tengok-tengok bila kita kira NPM. Okey, NPM tu tinggi. Bermaksud makan banyak tapi berat badan tak meningkat. Okey, itu adalah faktor yang pertama tu sebab tumpah. Okey, yang sebenarnya dia tumpah. Okey, yang kedua menggunakan bekas makanan yang rosak. Samalah berlaku kebocoran. Okey, makanan tu jatuh ke bawah. Okey, kemudian paras tinggi bekas makanan yang tidak mengikut pembesaran ayam. Kita letak bekas tu terlalu tinggi. Jadi ayam tu masih kecil, tak mampu nak capai. Okey, yang ketiga, haiwan lain yang mengambil makanan seperti tikus dan burung liar. Kita bagi makanan 10 kg hari tersebut. Okey, kita catat 10 kg, tengok habis dia makan. Padahal bukan dia yang makan, haiwan liar yang makan, haiwan lain lah. Okey, last sekali, cara menyimpan guni tidak sempurna menyebabkan guni makanan di bawah menjadi keras dan tidak dapat digunakan. Okey, so ini adalah faktor yang mempengaruhi penukaran makanan. Okey. Bagaimana kita nak mengira nisbah penukaran makanan. Okey, kita tengok soalan ini dia bagi umur pada minggu kedua dan minggu ketiga. Okey, berat untuk minggu kedua adalah 400 gram dan minggu ketiga beratnya 500. Okey, untuk pertambahan berat untuk minggu kedua dia dah bagi dah pertambahan berat. Ini maksudnya dia tolak dengan minggu pertama. Okey, berat makanan yang dimakan dalam gram adalah 350 gram untuk minggu kedua dan minggu ketiga 425 gram. Okey, tengok soalan, kira pertambahan berat pada minggu ketiga. Okey, kira macam mana? Kita ambil minggu ketiga tolak minggu kedua. Okay, ingat minggu semasa
tolak minggu yang sebelumnya. Okay, so kita ambil 500 gram tolak dengan 400 gram. So pertambahan beratnya adalah 100 gram. Kita tulis kat sini lah 100. Okey, ini bagaimana kita nak kira pertambahan berat mengikut minggu yang dia minta. Okey. Sambung yang tadi. Okey, tadi kita dapat pertambahan beratnya 100 kg. Okey, tengok soalan ni. Kira nisbah pentukaran makanan MPM pada minggu ke-3. Okey, tulis dulu rumus MPM. Okey, rumus adalah kuantiti makanan yang dimakan okey, kita bahagi dengan pertambahan berat. Okey, kita tengok balik kuantiti makanan yang dia makan tadi. Okey, bila dia minta NPM untuk minggu ketiga, kita kena tengok berat makanan yang dimakan pada minggu ketiga. Dan unit kalau berat dalam gram, so berat makanan pun mesti dalam gram. Okey, so kita masukkan. Okey, kuantiti yang dimakan tadi kita dapat 425 gram. Pertambahan berat kita dah kira tadi kan, minggu ketiga tolak minggu kedua, kita dapat 100 gram. So kita masukkan dalam rumus. So kita bahagilah. Okey, so kita akan dapat jawapannya 4.25. So NPM pada minggu ketiga adalah 4.25. Seterusnya kita tengok soalan. Okey, soalan seterusnya dia akan kebiasaannya dia akan bagi jadual macam ni. Okey, umur ayam daripada minggu pertama hingga minggu ke-7 lah. Minggu 7 ni hari last dia, so kita boleh jual pada minggu ke-7. Okey, purata berat seekor ayam. Okey, sebab ini kebiasaannya melibatkan bidang usaha yang menternak banyaklah 3,000 ekor. Okey, so kamu kena baca betul-betul soalan. Okey, so ini purata, maksudnya untuk seekor lah. Okey, ini purata kuantiti makanan yang dimakan oleh seekor ayam. Okey, kat bawah ni dia bagi kos makanan dan juga harga pasaran. Ini dalam topik yang seterusnya nanti kita akan belajar ini. So hari ini kita tengok yang ni saja dulu untuk pengiraan NPM. So dia tanya, hitungkan nisbah penukaran makanan pada minggu kedua, 4 dan 6. Okey, so seperti biasa kita tengok yang minggu kedua dahulu. Okey, tengok minggu kedua. Okey, berat makan yang dimakan adalah 230 gram. Okey, berat badannya pada minggu itulah 220. Seperti biasa tulis rumus dahulu. Okey, NPM adalah kuantiti makanan yang dimakan okey, kita bahagi dengan pertambahan berat. Okey, kita tengok ni NPM minggu ke-2. Berat makanan yang dimakan adalah 230 gram bahagi dengan pertambahan berat. Ingat nama pun pertambahan berat. So daripada yang semasa tolak yang sebelum. So dia minta yang minggu kedua, kita kena tolak dengan minggu pertama lah. So kita ambil 220 tolak dengan 80. 220 tolak dengan 80. So 230 bahagi 140. So kita akan dapat jawapan dia jawapannya 1.64. Okey, so ini nilai MPM-nya. Bermaksud dia ayam ni dia makan 1.64 kg makanan untuk nak naikkan 1 unit berat badan. Ingatlah, semakin kecil nilai MPM maka semakin baiklah.
Okey, maksudnya betul lah formulasi makanan yang kita bagi. Okey. Kemudian sekira jumlah kuantiti makanan yang dimakan oleh seekor ayam sepanjang 7 minggu. Okey, untuk seekor ayam. So dalam jadual memang dia bagi purata untuk seekor ayam. So dia minta jumlah makanan untuk 7 minggu, kamu hanya perlu tambah sahaja. Okey, tambah sahaja semua ni. So kamu akan dapat nilai bagi jumlah kuantiti makanan yang dimakan oleh seekor ayam sepanjang 7 minggu. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu salah satu faktor yang mempengaruhi nisbah penukaran makanan adalah dari segi jenis makanan. Okey, jenis makanan dan juga bakar. Okey, so kita tengok soalan ni, dia bagi ada dua jenis ayam, ayam A dan ayam B. Kita tengok nisbah penukaran makanan dia, ayam A 2.0, ayam B 2.2. Kita tengok soalan ni. Okey, berdasarkan jadual tu, ayam jenis mana yang lebih baik diternak secara komersial? Okey, so kita rujuk kepada nisbah penukaran makanan. So yang lebih baik adalah ayam jenis A sebab nilai nisbah penukaran makanannya lagi rendah daripada ayam B. Bermaksud dia makan, dia makan 2.0 kg makanan dapat meningkatkan 1 unit berat badan. Berbanding ayam B, dia kena makan 2.2 kg makanan baru naik 1 unit berat badan. So rugilah, lebih baik kita pilih ayam A. Dia hanya perlu makan 2.0 kg makanan sahaja. Okey, so yang ini dari segi jenis ataupun bakar ayam. Jenis makanan sama. Okey. So, nyatakan sebab anda memilih ayam tersebut. Ceritalah balik sebab dari segi nisbah penukaran makanannya lebih rendah. Okey. So, itu dari segi penerangan bagaimana kita nak tengok pemilihan bakar ayam berdasarkan nisbah penukaran makanan. Okey.